بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب يسر ولا تعسر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi kita kesempatan dan peluang untuk sekali lagi berkumpul di dalam sebuah tempat yang mulia, di dalam sebuah majlis yang diberkati, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah sesekumpulan manusia itu berkumpul di dalam sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah dan mereka membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan mereka saling menghayati isi kandungan ayat Al-Quran itu, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan pasti akan turun ke atas mereka as-sakinah, ketenangan, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dilimpahi kurniaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikerumuni oleh para malaikat Allah, wa zakarahumullahu fi man indah, dan yang keempat yang paling istimewa iaitu Allah akan memuji atau menyebut mereka di kalangan para malaikat Allah penduduk langit. Semoga kita semua termasuk di dalam golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Dan kita mengambil kesempatan pada malam ini menyambungi tadabbur serta penghayatan dan tafsiran ayat-ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah." Bacalah kamu surah Al-Baqarah, fa inna akhzaha barakah, kerana sesungguhnya mengambil surah ini sebagai amalan akan membawa banyak keberkatan, wa tarkaha hasrah, dan mengabaikan surah ini pula akan menyebabkan penyesalan, wala tastati'uha al-baqalah. Dan yang ketiga, surah Al-Baqarah ini juga merupakan surah pendinding yang tidak dapat ditembusi oleh mana-mana ahli sihir. Dan perbahasan ayat-ayat surah Al-Baqarah yang mana kita masih di dalam lingkungan ayat-ayat yang menceritakan mengenai sejarah Bani Israel, yang kita telah telusuri ayat-ayat daripada bahagian pertama penceritaan sejarah golongan ini di dalam surah Al-Baqarah yang terkandung di dalam ayat 40 sehingga ayat 48, yang Allah muatkan di bahagian pertama ini pengenalan umum atau muqaddimah, sedikit sebanyak pengenalan mengenai sejarah Bani Israel yang berasal daripada keturunan para nabi yang mulia, daripada keturunan Nabi Yaqub bin Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim alaihimussalam. Dan kemudian kita telah telusuri juga ayat-ayat daripada bahagian kedua penceritaan sejarah Bani Israel, bahagian kedua yang terkandung di dalam ayat 49 sehingga ayat 61,
yang Allah ceritakan mengenai beberapa kisah atau cerita berkaitan nikmat-nikmat yang banyak lagi besar yang Allah kurniakan kepada Bani Israel, seperti nikmat Allah selamatkan mereka daripada Fir'aun yang memperhambakan mereka, yang menindas mereka, yang mengenakan seteruk-teruk azab dan kekejaman kepada mereka. Dan juga nikmat Allah menurunkan kepada mereka kitab Taurat sebagai panduan, bimbingan, hidayah dan petunjuk untuk mereka Bani Israel. Nikmat Allah mengampunkan dosa Bani Israel yang telah menyekutukan Allah dengan menyembah patung anak lembu yang mereka buat daripada emas sewaktu ketiadaan Nabi Musa alaihissalam. Nikmat Allah menghidupkan semula sebahagian Bani Israel yang mati disambar petir disebabkan kemurkaan Allah ke atas mereka bila mana mereka mengucapkan kata-kata yang biadab terhadap Nabi Musa alaihissalam dan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga banyak nikmat lain. Nikmat Allah naungkan ke atas mereka al-ghamam, awan yang meneduhi mereka di padang pasir. Allah turunkan makanan dari langit untuk mereka, al-manna dan as-salwa. Nikmat Allah pancarkan 12 mata air daripada batu yang dipukul Nabi Musa alaihissalam dengan tungkatnya, 12 mata air yang cukup untuk semua 12 puak Bani Israel yang bersama Nabi Musa alaihissalam, yang mana semua nikmat itu Bani Israel tidak bersyukur langsung kepada Allah, malah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita telah berpindah pula pada bahagian ketiga, penceritaan sejarah Bani Israel, bahagian ketiga yang bermula daripada ayat 62 Al-Baqarah, yang mana di bahagian kedua ini, bahagian ketiga ini bermula ayat 62 dan seterusnya. Allah muatkan pula beberapa kisah dan peristiwa atau cerita yang menegaskan dan menjelaskan lagi betapa Bani Israel ini adalah satu kaum ataupun bangsa yang sangat angkuh lagi sombong dan selalu lupa diri, yang mana mereka banyak melakukan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi kita telah lihat antaranya kisah berkaitan segolongan Bani Israel yang Allah uji mereka dengan larangan menangkap ikan pada hari Sabtu, lalu mereka hendak melanggar larangan ini dengan menggunakan pintu belakang dengan hilah, lalu akhirnya mereka dimurkai Allah dan diubah menjadi kera-kera yang hina. Dan juga Allah muatkan di bahagian ketiga ini antara lain kisah Al-Baqarah, iaitu kisah lembu betina yang Allah perintahkan Bani Israel untuk menyembelihnya. Allah perintahkan mereka untuk sembelih seekor lembu betina bila mana mereka mencari siapakah pembunuh yang telah membunuh salah seorang dari mereka. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Musa soalan-soalan yang tidak diperlukan langsung untuk mencari lembu tersebut. Nabi Musa kata, sembelih sahaja apa lembu, asalkan lembu betina. Mereka tanya lembu yang macam mana, lembu warna apa, lembu yang pernah digunakan untuk siram tanah, siram tanaman dan bajak tanah dan sebagainya. Lalu akhirnya Allah berfirman, wa ma kadu yaf'alun. Akhirnya soalan-soalan mereka itu hanya menyusahkan dan membebankan diri mereka sendiri, dan hampir-hampir mereka tidak berjaya menemui lembu yang dimaksudkan itu. Dan kemudian kita telah berhenti pada pertemuan yang lalu pada sekitar ayat yang ke-77 Al-Baqarah, yang mana Allah cerita di sepanjang bahagian ketiga ini beberapa ciri ataupun sifat-sifat buruk pada golongan Bani Israel sehingga membuatkan orang Islam, para sahabat dan juga Nabi SAW merasa hampir putus asa untuk berdakwah lagi kepada mereka Bani Israel yang sudah tahu kebenaran namun tetap sengaja berpaling daripada menyahut seruan Allah ini.
yang mana Allah berfirman pada ayat 75 sebelum itu, afataqma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Allah berfirman, mafhumnya, apakah kamu masih lagi menaruh harapan? Allah tujukan kata-kata ini kepada Nabi dan sahabat. Allah kata, apakah kamu masih lagi berharap untuk mereka beriman terhadap ajaran Islam yang kamu bawa ini? Mana Allah pun kata tak perlu berharap sangat untuk mereka beriman, kerana sudah ada di kalangan mereka segolongan yang memang mendengar kalam Allah. Mana bukan kata dakwah tak sampai atau mereka masyarakat yang jahiliyah macam orang Arab yang tak baca kitab, tidak. Mereka golongan yang digelar sebagai ahli kitab, golongan yang baca kitab sampai dakwah pada mereka dan tahu bukan sahaja apa yang berlaku di sejarah sebelum mereka, bahkan mereka tahu apa ramalan-ramalan masa depan yang berlaku di akhir zaman yang sudah diceritakan di dalam kitab mereka. Namun apa yang mereka tahu itu yang selari dengan hawa nafsu mereka, mereka terima. Yang tidak selari dengan hawa nafsu mereka, Allah berfirman, thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. Kemudian mereka menyelewengkan, mereka mengubah isi kandungan ayat-ayat Allah itu sesudah mereka memahaminya, wahum ya'lamun, sedang mereka mengetahui salahnya perbuatan itu. Jadi kita telah berhenti pada pertemuan yang lalu pada ayat 77 Al-Baqarah, yang mana dalam ayat 75, 76 dan 77 Allah menggunakan ungkapan fariqun. Adakah semua orang di kalangan Bani Israel ini telah melakukan jenayah mengubah ayat dan kitab Taurat? Tidak. Kerana bukan semua di kalangan mereka adalah pendeta, bukan semua di kalangan mereka adalah ahli kitab, orang yang menguasai kitab, sebahagian sahaja. Jadi membuatkan orang tertanya, kalau pendeta-pendeta ahli kitab ini Allah sendiri beritahu supaya tidak terlalu menaruh harapan yang tinggi untuk berdakwah dan mengharapkan mereka agar beriman, kita tertanya bagaimana pula dengan orang-orang awam dari kalangan orang Yahudi? Mereka orang awam yang mungkin tidak tahu banyak tentang kitab mereka, dan mungkin mereka tak tahu pun jenayah-jenayah menyelewengkan kitab yang dilakukan oleh pendeta-pendeta mereka. Mungkin orang awam Yahudi Bani Israel ini kita boleh dakwah mereka dan ada harapan untuk mereka masuk Islam dan beriman. Jadi bermula ayat 78 dan juga ayat 79 Al-Baqarah selepas itu, Allah akan jelaskan pula mengenai kedua-dua kelompok dari kalangan Bani Israel ini. Satu kelompok yang digelar sebagai ummiyun. Ummiyun yang Allah berfirman pada ayat 78, wa minhum ummiyun. Dan dari kalangan mereka Bani Israel itu ada golongan yang buta huruf. Mana golongan yang tak baca kitab, yang tidak mengetahui isi kandungan kitab mereka sendiri. Adapun golongan yang kedua pada ayat 79 yang Allah akan jelaskan pula tentang golongan ahli kitab yang menguasai kitab Taurat dan lain-lain kitab yang mereka warisi daripada para nabi mereka, namun mereka mengubah dan menyelewengkan ayat-ayat Allah di dalam kitab Taurat itu. Jadi ayat 78 Allah cerita tentang keadaan orang awam mereka, bagaimana keadaan dan sikap dan perangai mereka, adakah sama buruk seperti pendeta mereka, atau mereka ini ada harapan untuk diajak untuk memeluk Islam dan beriman, atau sama sahaja keras hati seperti pendeta mereka di dalam ayat 79. Jadi kita lihat pada ayat 78 pada firman Allah, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Allah berfirman mafhumnya, dan di antara mereka pula, mereka orang Arab bukan. Ni bukan cerita pasal orang Arab, cerita pasal Bani Israel, orang Yahudi. Di antara mereka Bani Israel itu pula ada orang-orang yang ummiyun, yang buta huruf.
la ya'lamunal kitab, mereka tidak mengetahui langsung akan isi kandung kitab Taurat, illa amaniya, melainkan daripada penerangan-penerangan bohong ketua-ketua mereka, mana pendeta-pendeta mereka yang baca kitab. Wa inhum illa yadhunnun, dan mereka hanyalah berpegang kepada sangkaan-sangkaan sahaja. Jadi kita lihat pertama sekali perkataan yang kita akan fokuskan pada ayat 78 ini, perkataan di awal ayat ini pada firman Allah, wa minhum ummiyun, dari kalangan mereka ada golongan yang buta huruf. Perkataan ummiyun dia berasal daripada 3 huruf kata dasar, iaitu huruf hamzah atau alif dan kemudian 2 huruf mim. Berasal daripada perkataan maksud dia ibu. Kan orang kita kadang-kadang panggil ibu, kadang-kadang panggil emak, kadang-kadang panggil ummi. Ummi tu mana ibu saya. Jadi perkataan dalam bahasa Arab asal makna dia ibu. Jadi kenapa digunakan dalam bahasa Arab dan juga di dalam Al-Quran perkataan ummi? Kalau ummi, seorang yang buta huruf. Ummiyun plural jamak dia, orang-orang yang buta huruf. Diambil perkataan ummi dengan maksud orang yang buta huruf, nak beritahu sebagaimana orang ataupun bayi kanak-kanak yang baru lahir keluar daripada rahim ibu dia reti membaca menulis ke? Tidak. Allah berfirman, manusia itu dikeluarkan la ta'lamuna syai'a wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang keluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu apapun. Mana manusia keluar ke dunia ini dalam keadaan jahil, dia tidak mengetahui apa-apa. Dia nak ada ilmu, dia mesti belajar. Kalau dia tidak belajar, seumur hidup dia akan kekal sebagai ummi, iaitu manusia yang sama keadaan seperti sewaktu dilahirkan ibu dia. Mana sewaktu ibu dia lahirkan dia tak boleh membaca menulis. Kalau dia tak belajar sampai ketua, dia tidak boleh membaca dan menulis. Jadi Allah berfirman di sini, wa minhum ummiyun, dan dari kalangan mereka ada golongan yang ummiyun, yang buta huruf. Di sini bila Allah guna ungkapan ummiyun untuk bercerita tentang orang Arab, bukan, tetapi untuk bercerita tentang golongan Bani Israel. Ada beza kalau perkataan ummiyun digunakan untuk orang Arab dengan perkataan ummiyun betul huruf digunakan untuk orang Yahudi. Apa beza dia? Orang Arab memang zaman itu terkenal sebagai bangsa yang ummi, bangsa yang buta huruf. Memang majoriti mereka golongan yang buta huruf. Dan bagi mereka tidak boleh membaca, tidak boleh menulis itu bukan sesuatu kekurangan atau sesuatu yang aib bagi mereka, bukan. Sebab orang Arab di zaman itu mereka memang tidak ada kitab untuk dibaca. Sebab Nabi terakhir di kalangan orang Arab siapa? Nabi Ismail alaihissalam, berapa ribu tahun sebelum tu. Jadi mereka memang tak ada kitab untuk dibaca, dan mereka pun rasa tidak ada keperluan untuk kita membaca dan menulis. Sebab itu sangat sedikit di kalangan orang Arab yang ada kebolehan membaca menulis. Orang seperti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yang kerana dia menjadi duta. Selalu kalau ada hubungan dengan negara-negara luar, dia orang hantar siapa? Umar. Jadi Umar memang dia boleh membaca menulis. Tapi majoriti orang Arab urusan harian mereka tidak ada penulisan, mereka hanya dengan mulut sahaja. Dan kerana itu juga orang Arab mempunyai, di zaman itu orang Arab mempunyai ingatan, kekuatan hafalan yang sangat hebat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala bila turunkan ayat Quran kepada Nabi, wahyu, adakah Allah turunkan mushaf sebiji? Kau ambil ni wahyu, kau balik rumah kau baca minggu depan tasmih. Tidak. Allah turunkan wahyu kepada Nabi melalui ucapan.
Malaikat Jibril ucapkan kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi dengar. Bila Nabi dengar, Malaikat Jibril kata, kau dengar, kau baca semula. Nabi baca. Kalau betul bacaan Nabi, Malaikat Jibril sambung ayat berikutnya, bacakan pada Nabi. Nabi dengar, Nabi hafal, Nabi ulang. Dan kemudian Nabi bila sampaikan ayat Quran pada sahabat pula pun, bukan Nabi buka kelas, okey hari ni kita hafal ayat berapa surah sekian, aku tulis kat whiteboard, korang salin balik rumah hafal homework. Tak. Nabi bacakan ayat tu pada sahabat, dan majoriti sahabat pun di kalangan orang yang tidak membaca menulis, mereka mendengar apa yang Nabi bacakan, wahyu yang turun pada hari itu, dan mereka sekali dua kali dengar terus hafal. Kerana itu kebanyakan para sahabat waktu bila mereka menghafal Al-Quran, ada kelahafazan zaman tu, ada mahat tahfiz, tak ada. Tapi kebanyakan mereka menghafal Al-Quran di dalam solat. Solat subuh, solat maghrib, solat isyak, bila Nabi baca Al-Quran di dalam solat ketika menjadi imam, baca dengan suara yang kuat yang nyaring, sahabat kat dengar, sekali dengar dia terus hafal surah tu. Sebab mereka tak banyak bergantung pada penulisan, menjadikan kekuatan hafalan dan ingatan mereka sangat kuat. Hanya ada beberapa di kalangan para sahabat yang boleh membaca menulis. Nabi tugaskan kepada mereka untuk mencatat Al-Quran sebagai simpanan untuk generasi-generasi yang terkemudian. Jadi di kalangan orang Arab, bila orang Arab tu dipanggil wahai orang yang buta huruf, orang Arab tu takkan terasa hati, sebab bagi dia semua orang buta huruf. Di kalangan kita adalah 2-3 orang yang boleh membaca menulis, sebab dia ada urusan dengan negara luar. Berbeza dengan bila panggilan atau ungkapan ummiyun, buta huruf ini dikaitkan dengan golongan Bani Israel, ini sesuatu kekurangan, atau boleh kita kata panggilan yang ada unsur sedikit penghinaan atau celaan. Bila buta huruf kata pada orang Arab, oi buta huruf, dia kata, ya excuse me, ada apa-apa, dia takkan marah. Tapi bila orang Yahudi cakap kat dia, wahai orang yang buta huruf, dia marah. Sebab apa? Sebab bagi dia buta huruf tu penghinaan, kerana mereka adalah bangsa yang berpendidikan tinggi, dan mereka berbangga bahawa mereka adalah keturunan para nabi dan golongan ahli kitab yang mewarisi kitab yang begitu mulia dari Allah yang dibawa para nabi mereka. Jadi di dalam ayat ini yang mana Allah nak gambarkan atau Allah nak jelaskan bagaimana sebelum ini golongan Bani Israel, antara sebab punca mereka tidak mahu beriman dengan Al-Quran dan tidak mahu mengakui dan mengiktiraf kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab mereka kata, kami tak sangka Nabi yang terakhir yang Allah lantik ni dari kalangan bangsa Arab, yang ketinggalan zaman, yang tidak bertamadun, yang buta huruf. Jadi mereka kata, kami sangka Nabi terakhir ni Tuhan akan lantik paling-paling SPM semua A, lepas tu paling-paling ada satu PhD. Mesti Nabi tu orang yang berpendidikan tinggi. Dari kalangan siapa? Kami Bani Israel. Tapi macam mana kami pendeta-pendeta Yahudi yang boleh membaca kitab, yang menguasai kitab Taurat, yang ada banyak ilmu, yang berpendidikan tinggi, kami Bani Israel ahli kitab ni nak kena tunduk patuh taat pada seorang Nabi yang buta huruf dan kaum dia majoriti buta huruf. Tercalar maruah kami, kata golongan Bani Israel ni. Jadi seolah-olah Allah nak sedarkan mereka ni, pendeta-pendeta Yahudi yang lupa diri. Mereka rasa malu, kita yang berpendidikan tinggi tunduk pada seorang Nabi yang tak boleh membaca menulis. Jadi Allah nak sedarkan mereka, kamu Bani Israel jangan angkuh, jangan sombong sangat. Kamu bagi alasan kata malu tak nak beriman dengan Nabi berbangsa Arab sebab bangsa itu betul huruf, padahal wa minhum ummiyun.
Kamu Bani Israel ni semua kamu bijak, cerdik, pandai sangat ke? Tak juga. Pun hanya ada beberapa pendeta-pendeta mereka yang mendapat pendidikan khusus yang boleh membaca menulis, dan itu pun mereka guna kebolehan itu untuk kufur kepada Allah, iaitu mengubah kandungan kitab Taurat. Adapun majoriti Bani Israel juga tak jauh beza macam majoriti orang Arab, ummiyun buta huruf. Jadi kerana orang Arab, kalau ada siapa di antara mereka yang boleh membaca menulis, dia tak ada belagak mana pun. Jadi sebab tu orang Arab tak rasakan buta huruf ni satu penghinaan di kalangan mereka. Beza dengan orang Yahudi, bila mereka boleh membaca menulis, bukan sahaja dia sombong, aku boleh membaca menulis, bahkan dia sombong, bangsa kita bangsa yang terbaik sebab kita semua boleh baca menulis. Tak, sebab aku boleh baca menulis, sebab aku, kawan aku, jiran aku, kami 10 orang je boleh membaca menulis, maka seluruh bangsa kita kira bangsa yang terbaik, terhebat, yang paling dikasihi oleh Allah Ta'ala. Jadi kerana itu Allah nak sedarkan Bani Israel ni jangan sombong dan menghina bangsa lain sangat. Kalau kamu dengan mereka pun 2 kali 5 tak jauh beza. Baik bangsa Arab buta huruf dan mereka tak sombong pun dan tidak rasa itu kehinaan bagi mereka, manakala orang Yahudi mereka sendiri ramai di kalangan mereka ummiyun, namun mereka menghina bangsa lain dan mereka mengangkat diri mereka sendiri dan mengakui sebagai bangsa yang terbaik yang diangkat oleh Allah Ta'ala. Dan ini mirip seperti di dalam ayat 49 Al-Baqarah dahulu. Ingat kita cerita dulu dalam ayat 49, sewaktu Allah senaraikan antara 10 nikmat besar yang Allah kurniakan kepada Bani Israel. Antara nikmat yang pertama yang Allah cerita adalah nikmat apa? Nikmat Allah bebaskan dan selamatkan Bani Israel daripada penghambaan kepada Fir'aun. Tujuannya apa? Sebab Allah nak sedarkan Bani Israel yang lupa diri dan lupa sejarah. Mereka hina bangsa Arab. Mereka kata orang Arab ni, macam mana kita nak beriman dengan Nabi mereka? Mereka ni selalu berperang sesama sendiri. Bila dah menang peperangan, dia akan tawan bangsa dia sendiri dan dia jual bangsa dia sendiri di pasar-pasar macam barangan sahaja dan menjadi hamba abdi. Jadi mereka pandang hina pada orang Arab sebagai ramai orang Arab yang jadi hamba abdi pada orang Arab sendiri, dan ada orang Arab yang jadi hamba abdi pada orang Yahudi juga. Jadi Allah nak sedarkan diri mereka dan Allah nak bagi tahu, kamu lupa ke Bani Israel, kamu hina orang lain menjadi hamba, padahal dahulu kamu Bani Israel juga dalam sejarah kamu pernah menjadi hamba kepada Fir'aun. Dan kalau tidak kerana najainakum, kami yang selamatkan kamu daripada Fir'aun, nescaya kamu masih kekal jadi hamba kepada orang Mesir sampai hari ini dan sampai kiamat sebagai hamba. Jadi itu yang Allah nak jelaskan tentang keangkuhan dan kesombongan golongan Bani Israel yang menghina orang lain dan lupa kekurangan mereka sendiri. Jadi Allah berfirman di sini, wa minhum ummiyun, dari kalangan mereka sendiri orang Yahudi itu semua bijak pandai, bukan sangat pun. Di kalangan mereka sendiri ada ummiyun, orang-orang yang buta huruf, makna ramai, bukan seorang dua tapi ramai dan berleluasa di kalangan mereka. Jadi Allah berfirman, wa minhum ummiyun, mereka ini buta huruf, la ya'lamunal kitab, dan mereka tidak mengetahui isi kandungan kitab mereka sendiri. Kalau tadi Allah bagi tahu orang Yahudi ni ramai buta huruf, tu nak bagi tahu ada juga persamaan mereka dengan bangsa Arab. Sebagaimana bangsa Arab ramai buta huruf, orang Yahudi pun ramai juga sebenarnya buta huruf. Tu persamaan. Tak cukup ada persamaan dari segi kekurangan tak boleh membaca menulis ni, Allah jelaskan pula tentang satu kelebihan yang ada pada orang Arab sewaktu ayat ni turun, khusus pada orang Islam lah, bangsa Arab yang masuk Islam masa tu. Kelebihan yang ada pada mereka yang tidak ada pada orang Yahudi yang buta huruf, iaitu apa? Orang Yahudi yang buta huruf bukan sahaja tak boleh membaca menulis, malahan la ya'lamunal kitab, mereka juga tidak mengetahui kandungan kitab mereka. Tak boleh membaca menulis dan tidak tahu kandungan kitab. Dia
Beza dengan orang Islam, para sahabat Nabi SAW, walaupun majoriti mereka buta huruf, tetapi mereka mengetahui kandungan kitab yang Allah turunkan, iaitu Al-Quran. Sebab orang Arab masa tu bila mereka masuk Islam, walaupun mereka buta huruf, mereka belajar Al-Quran melalui apa? Cara musyafahah. Musyafahah yang kita kata tadi, Nabi bacakan ayat, dia tak boleh baca kalau tulisan, tapi dia dengar, dia faham dan dia hafal ayat tu dengan mendengarnya sahaja. Jadi Allah bagi tahu orang Arab ada ummiyun, orang Yahudi ada ummiyun. Dua-dua ada yang buta huruf. Okey, fair, tak apalah, adil sama. Tapi lebih orang Arab yang masuk Islam, bila mana dia masuk Islam, dia kata tak apa, aku buta huruf, aku tak boleh baca Quran dengan tulisan tu, aku boleh baca Al-Quran dengan mendengar bacaan Nabi, lalu aku hafal dan aku faham. Jadi orang Arab buta huruf tetapi ada ilmu sekalipun dia buta huruf. Berbeza dengan orang Yahudi, dahlah buta huruf, tak ada usaha untuk belajar dan kemudian langsung tak peduli apa kandungan kitab itu. Alah, tak payahlah, bukan kerja kita, ni kerja ulama kita aja, dia orang yang nak kena kaji kitab, dia orang yang nak keluar fatwa, kita ikut aja, kita tak payah belajar, kita orang awam duduk dengar saja. Jadi tu Allah berfirman, la ya'lamunal kitab, mereka itu buta huruf dan mereka tidak mengetahui kandungan kitab-kitab mereka itu. Kita mungkin hairan, orang Yahudi ni sekian lama dah, sebelum tu lagi sampailah kemunculan Nabi SAW, memang buta huruf ni juga berleluasa di kalangan mereka sejak sekian lama. Kita tertanya-tanya apa yang pendeta-pendeta mereka buat dan usahakan untuk membasmi kejahilan atau masalah buta huruf di kalangan mereka. Orang Yahudi, di kalangan mereka ada pendeta-pendeta Yahudi golongan ahli kitab yang mahir dengan kitab, yang mereka boleh buat satu projek ke apa benda nak basmi buta huruf di kalangan mereka, supaya ramai di kalangan orang Bani Israel yang celik kitab dan boleh membaca kitab Taurat. Tapi kenapa mereka tak buat? Jawapan dia, kerana pendeta-pendeta Yahudi mereka sendiri lebih seronok dan lebih selesa kalau orang-orang bawahan mereka kekal jahil dan buta huruf. Sebab apa? Dengan itu mereka boleh mengubah dan menyelewengkan kandungan kitab Taurat dan kitab lainnya sesuka hati mereka tanpa sesiapa yang akan persoalkan mereka. Jadi kalau mereka ajarkan kandungan kitab mereka, kitab Taurat Allah bagi pada mereka tu, mereka ajar pada orang-orang ni yang bawa-bawa orang awam apa semua. Jadi kalau orang tu pun mengaji, lalu satu hari pendeta Yahudi ni dia rasa ayat ni tak seronok, ayat ni kata riba haram, aku nak tukar jadi halal lah. Bila dia ubah, nanti ada anak-anak murid dia tanya dia, Tok Guru, bukan ayat ni, yang itu kita belajar kata riba haram, macam mana Tuan Guru kata hari ni halal pula? Dia nak jawab apa? Jadi dia lebih selesa kalau orang-orang awam mereka tidak mengaji, tidak membaca kitab dan tidak menuntut ilmu, supaya dengan itu dia keluarkan fatwa apapun, halal ke haram ke, semalam halal hari ni jadi haram, pagi tadi haram, petang ni pula tiba-tiba dia jadi halal. Dia boleh berbuat sesuka hati dia dan dia boleh membuat pembohongan-pembohongan tanpa boleh dikesan oleh orang lain. Jadi sebab tu Allah berfirman apa? Bila majoriti orang Yahudi ni pertama ummiyun, buta huruf, dan la ya'lamunal kitab, dan tak mengetahui langsung ilmu yang ada di dalam kitab Taurat mereka. Mereka ni memang tak ada keinginan langsung ke nak tahu apa yang Allah turunkan dalam kitab, ada. Tapi bila diajak untuk belajar menuntut ilmu, mereka tidak mahu menuntut ilmu. Mereka bergantung semata-mata kepada apa? Illa amaniyya, iaitu mereka tidak tahu apa-apa yang terkandung dalam kitab mereka selain daripada pembohongan-pembohongan oleh ketua-ketua mereka. Maknanya bila tanya dekat pendeta Yahudi dia, saya nak tanyalah, saya nak buat projek ni macam tu, macam ni, agak-agak kira halal, patuh syariah ke haram tak patuh syariah? Jadi pendeta dia kata projek ni halal lah.
Apa dalil dia? Kau jangan tanyalah, kau tak reti apa, kau tak belajar, kau tak boleh tanya, terima je. Dah masuk waktu isyak? Belum? Okey. Jadi itu bila dia nak bertanya atau dia nak belajar, dia tidak diberi keizinan untuk belajar. Dia semata-mata mesti bergantung sepenuhnya kepada fatwa ataupun kepada jawapan yang diberikan kepada pendeta Yahudi dia. Jadi minggu depan kawan dia pula tanya soalan sama, projek sama, keadaan sama. Tanya pula, pendeta Yahudi, saya nak buat ni macam mana? Tiba-tiba dia kata awak haram. Minggu lepas kawan saya tanya, pendeta kata halal, macam mana hari ni tiba-tiba haram? Awak jangan banyak tanya lah. Dah saya jawab macam tu lah. Jadi apa jawapan yang diberi semua amaniyat, iaitu semata-mata penerangan bohong daripada ketua-ketua mereka, iaitu golongan ahli kitab, pendeta-pendeta Yahudi mereka. Jadi kita tertanya satu lagi soalan. Bila orang awam Yahudi ni, mereka majoritinya ummiyun, buta huruf, dan kemudian mereka pun tidak ada akses, tidak boleh nak mengetahui kandungan kitab mereka melainkan apa yang dijawab oleh pendeta-pendeta mereka sahaja. Membuatkan kita tertanya-tanya, orang awam mereka ni bila mereka tanya kepada pendeta mereka, memang mereka benar-benar yakin ke jawapan yang diberi atau fatwa yang diberi oleh pendeta mereka adalah fatwa yang betul, yang benar. Makna kalau dia tanya pada pendeta dia tanya, Tu Haji pula, Tu Guru, saya solat hari tu macam ni, kira sah ke batal? Jadi Tok Guru dia jawab, solat awak tu sah, awak tak payah solat semula. Dia bila dia dengar jawapan tu, kalau dia kata alhamdulillah saya solat sah, baik Tuan Guru saya jawab macam ni, memang dia yakin jawapan tu betul ke? Dia pun sebenarnya tak yakin, Tok Guru aku jawab ni betul ke atau dia menipu je. Dia pun tak yakin sebenarnya. Sebab tu Allah berfirman apa? Wa inhum illa yadhunnun. Dan tidaklah mereka, yakni orang awam yang ummiyun tadi, mereka sendiri pun tidaklah meyakini sesuatu penerangan yang diberi pendeta mereka melainkan sekadar yadhunnun, sekadar menyangka-nyangka sahaja. Mana dia dah tak menuntut ilmu dan dia tak membaca menulis dan dia tak tahu apa kandungan kitab dia bagi tahu apa yang Allah nak bagi tahu halal ke haram. Dan bila dia tanya pada pendeta dia jawab, dia terima dalam keadaan entahlah, aku pun tak tahu betul ke salah, aku rasa dia pun macam membohong aja, dia kata halal tak haram, tapi apa-apa hari akhirat dia bertanggungjawab, Tuhan soal dia, aku dah lepas. Kira dia pun rasa tak apalah, aku tak tahu, aku kalau dia tipu pun Allah tanya dia, Allah tak tanya aku. Jadi kerana itu di dalam ayat ini, sebelum Allah nak jelaskan apa dia kemurkaan dan balasan buruk yang akan Allah timpakan kepada pendeta-pendeta Yahudi yang mengubah dan menyelewengkan kandungan kitab Taurat dan ajaran Islam yang sebenar yang Allah turunkan kepada para nabi mereka, Allah nak cela terlebih dahulu sikap malas menuntut ilmu di kalangan ummiyun, iaitu orang-orang yang buta huruf di kalangan Bani Israel ini. Sebab mereka rasa tak apalah, kalau kita buat ibadah salah pun dah pendeta kita yang bagi fatwa yang salah, kita hari akhirat kita cakap, ilah Tuhan saya tak tahu apa, saya buta huruf, saya tak mengaji, dah pendeta saya jawab macam ni, Tuhan tanya dia lah, kalau saya solat tak sah hari tu, dia yang bertanggungjawab, azab dia jangan azab saya. Jadi Allah nak bagi tahu, sekalipun mereka orang-orang awam Yahudi ni, sekalipun mereka tidak mengetahui kandungan kitab Taurat dan mereka hidup semata-mata bergantung kepada fatwa dan jawapan pendeta mereka sahaja, tetap mereka akan dipersoalkan di hari akhirat kelak. Sebab apa? Sebab kalau mereka tahu dah buta huruf, kenapa tak pergi belajar? Kalau dah tahu
pendeta mereka ada keupayaan menyelewengkan kitab mereka. Kenapa? Mereka sendiri tidak ada usaha untuk mempelajari dan mengkaji kitab Taurat mereka. Mereka sekadar kata lepas tangan, tak apalah, kita walaupun kita jahil, kita tak tahu apa, nak menuntut ilmu, tak payah menuntut ilmu. Kalau kita belajar, kita ada ilmu, nanti kita tak amal, Tuhan tanya kenapa kita tak amal. Baik kita tak ada ilmu supaya tak ada ilmu yang perlu diamalkan. Jadi kerana itu Allah nak cela sikap di kalangan orang-orang awam Bani Israel yang berselesa dengan keadaan mereka yang jahil sepanjang umur dan tidak ada keinginan menuntut ilmu. Dan ini satu perkara juga yang Allah nak bezakan, keistimewaan yang Allah beri kepada umat Islam. Beza orang Yahudi dulu, mereka ilmu mereka sekadar sesama ulama-ulama pendeta mereka sahaja, tidak dikongsi sedikit pun ilmu kepada orang awam mereka. Berbeza dengan umat Islam yang kita lihat, umat Islam tak kira dia di kalangan alim ulama ke, dia di kalangan asatizah ke, dia di kalangan orang sekolah aliran agama ke, sekolah kebangsaan ke, dia orang awam kerja apa ke, semua orang Islam sedikit sebanyak ada keinginan dan ada cenderung untuk menuntut ilmu agama. Cuma sikit atau banyak, lebih atau kurang sahaja, semua ada kesungguhan untuk menuntut ilmu agama. Kerana itu dengan menuntut ilmu akan mengekalkan ajaran Islam itu kekal selamanya, relevan dan tidak akan berubah sepanjang zaman. Jadi itu yang Allah berfirman pada ayat 78 Al-Baqarah ni tentang sikap buruk dan tercela di kalangan orang awam mereka. Lalu Allah berfirman pula pada ayat 79 setelah itu, fawailul lillazina yaktubunal kitaba biaidihim. Ini akan berpindah pula cerita tentang pendeta-pendeta mereka yang Allah cela 3 kali lagi teruk daripada yang orang awam mereka. Allah akan guna 3 kali wailun. Wailun ni kita terjemah kecelakaan atau kebinasaan. Jadi Allah berfirman, fawailul lillazina yaktubunal kitaba biaidihim. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis kitab Taurat itu dengan tangan mereka, lalu mengubah kalam Allah dengan rekaan-rekaan mereka. Thumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka berkata, ini ialah dari sisi Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila, supaya mereka dengan perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Masuk tu. Kita berhenti seketika untuk laluan azan Isya. Dengan tangan-tangan mereka. Di sini persoalan kenapa Allah muatkan di dalam ayat ini perkataan biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Kalau ayat ini tidak ada perkataan biaidihim, menulis kitab dengan tangan mereka. Kalau memadai, Allah berfirman kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis kitab Taurat itu. Kalau tanya pada siapa-siapa, agak-agak pendeta Yahudi ni, dia orang tulis kitab Taurat tu pakai telinga ke pakai hidung? Tak ada orang akan tanya, sebab bila kata tulis, mestilah sekali faham tulis dengan tangan. Jadi kalau bila kata menulis sahaja, orang dah sekali faham menulis menggunakan tangan. Mengapa Allah muatkan juga dalam ayat ni perkataan biaidihim, menulis dengan tangan mereka? Kerana tujuannya perkataan biaidihim, dengan tangan mereka ni adalah kiasan kepada maksud menulis sesuka hati. Sebab bila mereka tulis kitab Taurat, mereka tulis sebuah buku atau kitab karangan mereka ke? Tak. Tetapi mereka menulis atau menyalin firman dan ayat-ayat dan wahyu Allah. Jadi bila tulis dan salin ayat Allah, dia tak boleh tulis sesuka hati. Macam mana ayat tu turun, macam tu dia kena salin, kena tulis. Tapi bila Allah kata biaidihim, mereka tulis dengan tangan mereka, dan mereka anggap kitab ini karangan mereka, ada hak. Aku nak padam bab pertama, aku nak edit bab kedua, aku nak buang ayat sekian, aku nak tambah ayat sekian.
Dia anggap kitab Tuhan macam kitab karangan dia, macam dialah pengarangnya, sukati tangan dia nak buat-buat. Jadi Allah berfirman, summa yaqulun. Kemudian dia berkata, mereka ahli kitab itu bila dah ubah kitab Taurat Allah sesuka hati, mereka berkata pula, hadza min indillah. Ini, kitab ini adalah dari sisi Allah. Kalau dia ubah kitab tu, lepas tu dia kata kitab ni bukan lagi kitab Tuhan, ni kitab saya. Saya buat tafsir ni ke, saya buat ayat ni saya punyalah. Saya letak, saya print, saya cetak, saya terbitkan dengan nama pengarang saya bin saya Al-Bani Israel. Tapi tak, dia dah ubah kitab dengan tangan dia, lalu dia kata ini kitab Allah. Dia nak perdayakan orang lain, kata inilah hukum yang Allah suka, yang Allah redai, korang kena ikut. Mana dia letakkan diri dia di tempat Tuhan. Lalu Allah jelaskan apa sebab dia buat macam tu, liyashtaru bihi samanan qalila, untuk dia mendapatkan sedikit keuntungan dunia. Mana bila dia buat tu, apa sahaja yang jawapan yang dia beri, orang mesti terima. Lalu dia pasti akan keluarkan fatwa atau jawapan atau hukum yang hanya menguntungkan dia sahaja, dan dia akan mengubah semua hukum atau fatwa yang bagi dia merugikan dia. Lalu Allah berfirman akibatnya, fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka kecelakaanlah bagi mereka dengan sebab apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka, wa wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan besar bagi mereka daripada apa yang mereka usahakan itu. Kita tengok 3 wailun atau 3 kecelakaan yang Allah timpakan kepada Bani Israel ni, bukan satu untuk 3 kejahatan mereka. Setiap satu kejahatan ada wailun yang tersendiri. Pertama, wailun pertama, kecelakaan pertama yang Allah timpakan kepada mereka adalah disebabkan pembohongan mereka dengan menggunakan nama Tuhan. Dia kata hukumnya sekian, dan inilah ketetapan Tuhan, padahal itu adalah fatwa yang dia reka sendiri. Jadi wailun, kecelakaan pertama disebabkan berbohong mempergunakan nama Tuhan dan nama agama. Dan kemudian wailun yang kedua, wailun ataupun kecelakaan yang kedua adalah disebabkan kejahatan yang dia dilakukan oleh tangan dia. Tadi kejahatan oleh mulut dia, pembohongan. Lepas tu kecelakaan kedua disebabkan oleh perbuatan tangan dia yang mengubah, menyelewengkan ayat Allah. Lalu wailun yang ketiga, kecelakaan yang ketiga adalah apa? Yang disebabkan oleh hasil keuntungan yang dia dapat yang berpunca daripada pembohongan oleh mulut dia dan penyelewengan oleh tangan dia. Jadi Allah nak kata orang Yahudi jangan selesa sangat. Bukan sahaja kamu selamat dari neraka, dan bukan sahaja semua yang kamu buat ni dapat sekali lamsam macam tu, kamu punya azab sekali dapat lepas tu selamat. Tak, setiap perbuatan pembohongan mulut ada kecelakaan dia, penyelewengan dengan tangan ada kecelakaan dia, dan hasil keuntungan yang mereka seronok nikmati di dunia pun ada azab yang mereka mesti tanggung di hari akhirat nanti. Jadi itu yang Allah jelaskan berkaitan 2 darjat ataupun 2 kelompok, 2 golongan Bani Israel ini. Yang satunya golongan yang tidak suka menuntut ilmu dan tak hirau langsung apa yang ada dalam kitab kita, bergantung sahaja kepada apa yang dijawab oleh pendeta mereka sekalipun mereka rasa itu adalah jawapan bohong. Dengan satu golongan lagi yang suka memperdayakan orang-orang yang di bawah mereka dan tidak pernah ada galakan dan usaha untuk mendidik orang lain supaya mempelajari kitab Allah dan menuntut ilmu. Jadi itu yang Allah jelaskan dalam ayat 78 dan 79, dan bermula ayat 80 selepas itu nanti. Itu kita sambung kemudian nanti Allah akan ceritakan antara bentuk-bentuk pembohongan yang direka-reka oleh pendeta Yahudi, lalu disambut dan diterima dengan baik oleh orang awam mereka, sekalipun mereka pun tak pasti entah betul ke entah tak betul apa yang dia cerita. Kita terima je lah, asalkan dia cerita seronok, kita gelak dan kita balik rumah dengan bahagia. Jadi itu yang Allah akan cerita mula ayat 80 Al-Baqarah dan seterusnya, yang kita akan tangguhkan pada ayat seterusnya pada pertemuan lain yang akan datang nanti insya-Allah. Dan semoga apa yang kita kongsikan sedikit sebanyak bermanfaat, dan
Semoga kita mendapat pengajaran dan iktibar daripada ayat-ayat daripada Al-Quran ini dan apa yang baik daripada kurnian Allah Subhanahu wa taala, dan saya memohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan dan kalau terkasar bahasa, dan memadai dengan sekadar ini dan kita tangguhkan dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.